Sesetengah pengilang ataupun pengeluar membuat kajian secara lebih terperinci macam mana nak buat produk dengan lebih berkualiti. Jadi bagi pengguna amat sukarlah sekiranya kalau kita nak menentukan kualiti itu berdasarkan pandangan mata saja. Jadi lebih mudah jika kita ada satu lambang ataupun satu logo ataupun ada satu nama yang menunjukkan siapa yang buat kasut tu. Jadi ini lebih memudahkanlah. Tujuan trademark ni adalah untuk menunjukkan sesuatu produk itu siapa yang buatnya, dari mana asalnya produk itu. Bukan sekadar produk tapi juga kepada servis. Ini adalah untuk memudahkan pengguna untuk memilih dan mengetahui asal usul sesuatu produk itu daripada mana. Kiranya sesuatu lambang ataupun suatu logo itu menjadi terkenal dan mempunyai reputasi yang tinggi, ianya terdedah kepada dimanipulasikan oleh pihak lain untuk mengeluarkan produk dan menggunakan lambang yang sama. Jadi ini kembali kepada masalah yang asal, pengguna kembali menjadi sukar untuk memilih sebab logonya sama. Kemudian itulah timbulnya undang-undang cap dagangan ataupun undang-undang trademark ini supaya perkara ini tidak berlaku. Seorang telah mendaftarkan dia punya logo ataupun dia punya nama, hanya hak eksklusif hanyalah jatuh kepada dia saja. Jadi dia boleh halang sesiapa saja daripada menggunakan logo ataupun nama yang sama. Undang-undang trademark ini dikawal selia oleh pihak kerajaan yang diberikan amanah ini kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Kemudian dia mempunyai syarat-syarat yang tertentu lah. Syarat yang pertama ialah logo itu mestilah mudah dibezakan dengan logo-logo yang lain. Okey. Sebab tujuan kita buat trademark ni untuk mudah dibezakan. Logo itu berbeza tetapi menyerupai ataupun mudah mengelirukan orang ramai, ianya tidak boleh didaftarkan. Dari segi rupanya ataupun dari segi sebutannya ataupun dari segi tulisannya, semuanya itu dianggap sebagai menyerupai, mengelirukan. Kedua, nama trademark itu tidak boleh menjanjikan sesuatu kualiti kepada produk ataupun servis. Banyaklah contoh. Kita nak pembeli tengok logo kita, nama kita dan terbayang di belakang kepala pembeli sesuatu kualiti yang kita janjikan. Itu tak boleh. Sebab pihak yang meluluskan tidak bertanggungjawab untuk mengawal selia kualiti produk yang kita keluarkan. Jadi cuba elakkan nama-nama yang menjanjikan sesuatu kualiti kepada pembeli. Nama umum kepada satu produk itu tidak bolehlah kita nak memunya. Kita jual selipar, kita punya trademark kita pun selipar. Jadi kalau kita diberikan hak eksklusif nama selipar itu bermakna hanya kita saja boleh letak selipar itu namanya selipar. Jadi ini lebih menyukarkan masyarakat lah. Jadi tujuan trademark ni untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan masyarakat. Jadi nama umum tidak boleh didaftarkan kepada suatu produk ataupun satu servis. Okey, sekiranya sesuatu trademark itu telah didaftarkan, jadi tempoh perlindungannya itu sampai bila? Seperti mana kita tahu, patent sampai 20 tahun saja, copyright sampai 50 tahun selepas dia meninggal dunia, design sampai 25 tahun saja selepas penfailan, tapi trademark ini dia punya tempoh perlindungan dia sampai bila-bila, selagi mana yang mempunyai trademark itu bayar yuran setiap 10 tahun sekali. Sampai bila-bila. Okey, hak milik trademark ini jatuh kepada siapa? Jadi, siapa yang mendaftarkannya itu dan diluluskan, jadi hak miliknya adalah jatuh kepada orang yang memohon. Yang memohon itu boleh jadi individu, boleh juga jadi syarikat. Pun begitu, hak milik ini boleh dipindahkan. Contohnya, seseorang individu meninggal dunia, jadi selepas meninggal itu hak milik trademark boleh diwarisi oleh warisnya, ataupun walaupun dia hidup, dia boleh jual
ataupun sewakan trademark itu kepada pihak lain. Sama macam produk properti-properti yang lain macam rumah dan juga kereta. Jadi macam mana kita nak dapatkan hak milik trademark ni? Cara je ialah tak lain tak bukan kita kena memohon. Memohon di mana? Hanya ada satu tempat saja yang boleh kita mohon trademark ni, iaitu di MIPO, di Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Tak boleh mohon di tempat-tempat lain. Hanya satu tempat saja boleh. Kita kena ingat, bukan semua permohonan akan diluluskan. Saya ada buat video penuh kenapa permohonan-permohonan, ada permohonan yang ditolak terus tanpa ada boleh dibaiki lagi. Link ada kat bawah, saya dah ceritakan secara panjang lebar. Dibuat secara terus di kaunter-kaunter pejabat yang ada di cawangan-cawangan di HQ, di Kuala Lumpur, ada juga di Penang, di Johor Bahru, di Melaka, di Sabah dan di Sarawak dan juga di Pahang. Atau boleh juga kita buat permohonan melalui atas talian. Jika tak tahu macam mana, kita ada keluarkan buku, e-book, link ada kat bawah, kita tunjukkan step by step macam mana nak buat permohonan trademark secara atas talian. Tak perlu pergi ke pejabat, kita boleh buat di mana saja di atas meja kita. Dan satu lagi kaedah untuk dapatkan trademark ni ialah dengan kita mengupah trademark agent yang berdaftar dengan MIPO. Kita just bagi logo dekat dia, bagi tahu apa bidang bisnes kita, bayaran, dan mereka akan uruskan semuanya daripada A to Z. Jadi Terajuk IP juga adalah satu badan yang membuat permohonan bagi pihak pemohon. Kami juga adalah ejen berdaftar di MIPO. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah ataupun boleh juga menghubungi saya. Okay, cukup setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizal Ismail, Terajuk IP Seram Berhad.